kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang bersama dengan kami. Terima kasih awal pagi bangun untuk menyaksikan Borak Kopitiam. Muaz di sini bersemangat untuk bersama dengan anda kan, dan begitu juga dengan anda yang awal pagi lagi bangun. Jadikan kami sebagai teman anda ni, tahniahlah kan. Dalam apa saja perkara yang berlaku, perkara pertama sekali bila kita bangun pagi je, positif. Sebab awal pagi inilah adalah permulaan untuk kita jalankan kehidupan kita agar sepanjang hari ini kita sentiasa berada dalam keadaan yang tenang, yang juga bersemangat, ya. Begitu juga dengan anda yang berada di rumah. Yang berada di rumah pun kenalah bersemangat. Tapi pada hari ini saya rasa lain sikit sebab selalunya bersama dengan saya sebelah ni akan ada partner tau. Tapi hari ini partner saya dia berada di rumah untuk bersama dengan anda di Borak Kopitiam ni. Dan sekali lagi, kalau anda yang bersama dengan kami, jangan lupa untuk follow Borak Kopitiam Facebook, kerana anda boleh menyaksikan kami live di sana dan juga boleh menghantarkan komen-komen di sana. Nanti kami akan bacakan untuk anda, insya-Allah. Okey, dan sekarang ni kita bersama dengan Afni yang tak dapat bersama dengan saya di sini. Waalaikumsalam. Yes. Allahuakbar, Muaz. Ya. Saya bagi salam tadi 2 kali, tak jawab. Yang saya dengar baru salam yang pertama ni. Itulah sebab saya fikir kalau 3 kali tak jawab, saya balik dulu. Okey. Nak balik mana? Ada yang jawab. Nak balik mana pun, awak bukan kat rumah ke? Itulah cerita dia. Tapi itulah Muaz, hari ni rasanya ni pertama kali kita buat macam saya dekat rumah, Muaz dekat studio. Rasa pelik juga sebab apa? Lagi-lagi dengan teknologi sekarang ni kadang-kadang mungkin kita kurang biasa pakai. Tapi ini sebenarnya menunjukkan apa tau? Antara cabaran-cabaran adik-adik kita dalam kelas PDPR, Muaz. Betul, ya. Saya membayangkan bagaimana kesukaran dari segi mungkin line-nya tak clear, nak menyampaikan maklumat tu mungkin kadang-kadang tak dapat, tapi mereka ni menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin kerana setiap kali tugasan yang diberikan, kita kena selesaikan. Betul tak, Haf? Betul. Salah satu cabarannya lagi, sebab kamera saya ni tak berapa baik, nampak muka Muaz tu tak clear. Ya ke? Tapi muka awak sekarang clear. Clear. Tapi itulah saya nampak Muaz hari ni segak bergaya dengan berbaju Melayu ni, Muaz. Sesuai lah dengan kita punya perayaan Hari Raya Aidiladha kan, bakal menjelang tak lama lagi. Tapi macam biasa Muaz, sebelum kita mulakan tu nak cerita jugalah perkembangan COVID sikit Muaz. Betul, kita akan update kepada anda setiap hari. Dan kalau kita lihat pada sesi yang telah pun diberitahu semalam dalam status terkini COVID-19 pada 16 Julai 2021, iaitu semalam kes baru adalah 12,541, manakala untuk kes sembuh baru adalah 6,742 dan kes kematian baru 115, ya. Dan kalau kita Muaz, ini pecahan-pecahan mengikut negeri juga, F. Masih lagi Selangor nombor 1, 5,512, diikuti Negeri Sembilan 1619 dan juga Kuala Lumpur lah 1542. Kalau kita tengok ni memang kelompok yang setiap hari kes jangkitan COVID-19 tu memang setiap hari memang sangat-sangat merisaukan lah buat masa sekarang. Tapi itulah, dengan adanya statistik macam ni, jadi kita dapat monitor. Dan apa yang diberitahu juga hari ni 17 hari bulan kan Muaz kan? Betul. Seperti mana yang diberitahu oleh Menteri Penyelaras COVID-19 kita, Khairy Jamaluddin, katanya hari ni, bermula hari ni 17 hari bulan, sesiapa yang ada dekat kawasan Lembah Kelang, Selangor dan KL untuk golongan warga emas, sekiranya belum ada tarikh temu janji untuk dapatkan vaksin, boleh walk in je Muaz. Okey, jadi ini salah satu cara yang lebih mudah untuk kita cepat-cepat dapatkan vaksin kepada ibu dan juga ayah kita terutamanya. InsyaAllah ini dari masa ke masa penambahbaikan telah pun dilakukan bagi memudahkan kita untuk dapat vaksin. Dan seterusnya, kalau ada di antara anda semua yang berada di Selangor, kalau kita lihat semalam ada pengumuman yang telah pun dibuat yang mana kerajaan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 34 mukim di Selangor bermula tengah malam tadi. Jadi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memberitahu keputusan ini dibuat selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara meneliti pembentangan situasi semasa oleh Kementerian Kesihatan KKM, ya. Jadi kepada anda, kalau kita lihat 34 mukim dalam negeri Selangor ini dengan sekarang ini pada awal pagi ini, maka kita boleh lihat SOP dalam PKP yang sebelum ini kita guna pakai, dan anda boleh cek semula di MKN di laman sesawangnya kerana di situ ada telah pun diletakkan beberapa sektor yang telah pun berjalan ataupun beroperasi seperti dulu semasa PKP. Jadi anda boleh tengok di sana, ya. Ya, tapi itulah nak sentuh sikit pasal varian COVID-19 ni Muaz, sebab kita tahu dari masa ke semasa ada beberapa jenis varian yang semakin membimbangkan juga. Jadi saya kongsikan seperti yang ada dekat slide ni
varian yang ada sekarang, varian of interest yang mana ada strain berbeza daripada yang asal menyebabkan peningkatan kes yang mendadak dalam sesebuah kluster. Lepas tu ada variant of concern VOC yang mana ujian pengesanan sedia ada sekarang ni kurang efektif dan boleh mengurangkan keberkesanan rawatan dan vaksin sedia ada. Lebih mudah juga untuk menjangkiti dan juga dijangkiti dan boleh menyebabkan kes yang lebih teruk. Dan yang terakhir kita ada variant of high consequence yang mana tak dapat dikesan melalui ujian pengesanan sedia ada sekarang ni, dan kebanyakan rawatan dan vaksin sedia ada tidak berkesan dan boleh menyebabkan gejala yang lebih teruk dan kemasukan ke hospital yang lebih tinggi ni Muaz. Ini memang sangat-sangat membimbangkan ni. Tapi macam Muaz sendiri dah ambil vaksin Muaz belum lagi. Muaz pada 27 Julai nanti. Hafni dah Saya first dose dah, tengah tunggu tarikh untuk yang kedua, insya-Allah. Harap-harap tak ada apa masalah semualah. Okey, jadi apa-apa pun untuk anda, pastikan jangan lupa untuk tengok Mas Sejahtera dan jangan lupa untuk datang pada temu janji yang telah pun ditetapkan. Dan kita nak kongsikan seterusnya untuk borak viral ni sebab kita semua sedia maklum bahawa sekarang ini, sekali lagi kita ingatkan kepada anda dalam sambutan Aidiladha yang bakal kita sambut nanti, anda tidak dibenarkan untuk rentas daerah, tidak dibenarkan untuk rentas negeri. Jadi kita faham dengan kerinduan terhadap ibu dan juga ayah kita, kerinduan terhadap suasana di kampung, memang membuatkan kita rasa macam nak langgar juga benda tu, tapi tak boleh. Sekali lagi anda akan dikenakan kompaun kalau anda melakukan perkara tersebut, tapi kami nak ubati kerinduan anda apabila dikongsikan melalui TikTok seorang individu ni, nama dia Nazirul, yang katanya dia berkongsikan bagaimana suasana di kampung dan rata-rata apabila menyaksikan video ini semuanya macam rindu pada kampung, rindu pada suasana yang telah pun dikongsikan. Kan? Kalau kat kampung rindu apa Rindu nak mandi sungai, kan, rindu nak pergi kebun, kan. Saya cuba bawakan hari ni latar belakang kampung sikit. Nampak ada pokok-pokok hijau kat dalam saya punya gambar. Tapi itulah, memang kita sebenarnya bila kita tengok macam ni kadang-kadang rasa cemburu pun ada tau Muaz. Betul. Seronoknya dia orang PKP duduk dekat kampung kan, dapat tengok kehijauan, air sungai. Lepas tu mungkinlah kalau tepi rumah tu mungkin ada sungai lalu tu, boleh mancing juga kat situ. Okey, jom kita tengok ini video yang dikongsikan olehnya. Jom. Lagu pun ni melalui TikTok Nazirul punya lawa kampung dia. Betul lah. Lagu dia tu buatkan kita rasa macam aduh sedihnya bila lah nak balik kampung beraya lagi kan Muaz Alah hai. Baik, itu dia antara video yang viral yang diperkatakan oleh ramai orang. InsyaAllah kita kita bila lihat benda macam tu kita rindu, tapi dalam keadaan sekarang ni kita patuh SOP dan juga kerinduan kita tu kita simpan seketika. Okay? Betul Muaz. Tak apa Muaz, jangan sedih-sedih sangat Muaz. InsyaAllah kita boleh lawan COVID-19 ni Muaz. Tapi satu lagi sebenarnya dalam fasa pandemik ni nak kongsikan sikit kan, yang mana kadang-kadang orang mencari hobi tau di musim pandemik ni sebab lama sangat duduk kat rumah kan. Jadi ada satu lagi video yang tular ni sekarang yang mana seorang anak merakamkan ayahnya yang ada hobi baru. Hobinya adalah dengan mencatat setiap hari jumlah kes jangkitan COVID di Malaysia ni. Bukan setakat secara general je, dia catatkan dari pecahan negeri, kes kematian, jangkitan baru, kes pulih berapa. Semuanya dicatatkan dalam buku latihan sekolah kita masa kecil-kecil dulu. Kita ada video juga, kita sama-sama saksikan. Politik. Rekod hari yang mati kat mana, Perak, Kedah setiap bulan. Kau tengok kakao wakil vaksin. Itu dalam buku latihan tu memang penuh angka setiap hari perkembangan COVID yang ada di Malaysia, dan kata anaknya juga kan Mas pasal video ni kenapa ayahnya tu juga mencatatkan perkembangan COVID tu lepas daripada ambil vaksin yang pertama katanya. Start daripada bulan 5 tu dia dah start balik pada ambil vaksin, balik rumah setiap hari kemudian tu memang dia akan catat lah. Jadi apa yang kita tengok bila komen-komen daripada netizen katanya kan, teruskan usaha pakcik ini, kalau contoh mungkin lagi 30 tahun 40 tahun ke depan kan, mungkin akan jadi sesuatu yang sangat-sangat mahal. Hobi daripada mungkin nampaknya macam tak ada apa-apa, cuma update kat kertas je, mungkin akan jadi sesuatu yang mahal sebab ini adalah sejarah yang berlaku sekarang ni kat negara kita ni Muaz. Betul. Jadi itu dia antara cerita dua kisah viral yang kami bawakan kepada anda, dan pada hari ini juga cukup istimewa kerana kami bawakan kepada anda topik mengenai sambutan Aidiladha dan juga pengorbanan. Bila sebut mengenai pengorbanan, sekarang seluruh rakyat Malaysia sedang berkorban pelbagai perkara untuk kita mendepani pandemik ini. Tapi kami ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada anda. Jom sama-sama kita saksikan.
Hari Raya Korban jatuh pada hari ke-10 dalam Zulhijjah, bulan terakhir kalender Hijrah Islam. Ibadah korban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidiladha ini adalah bagi memperingatkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai tanda ketaatan kepada Allah SAW, baginda sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail. 2021 adalah tahun kedua umat Islam di Malaysia merayakannya secara norma baharu. Berikut merupakan kelainan sambutan Aidiladha di dalam musim pandemik ini. Bagi negeri dan daerah yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, solat sunat Aidiladha boleh dilakukan dan dihadkan dalam tempoh minimum sahaja. Jemaah perlu mengikut SOP ketat yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Manakala bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, solat sunat Aidiladha masih tidak dibenarkan. Sempena sambutan Hari Raya Haji pada Selasa 20 Julai nanti, aktiviti gotong royong ibadah korban adalah tidak dibenarkan. Peserta ibadah korban tidak dibenarkan hadir dan hanya perlu mewakilkan kepada penganjur bagi menyempurnakan akad dan wakalah. Walaupun pada tahun ini sekali lagi umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya dalam norma baharu, apa yang penting, ia adalah demi kebaikan dan masa depan kita dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Itu dia antara cerita yang pastinya akan menjadi kenangan dan juga sejarah untuk kita dalam kita menyambut Hari Raya untuk tahun yang kedua ini dalam norma yang baru. Pelbagai perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Selamat pagi dan pastinya pada waktu ini dalam keadaan kita mendepani pandemik COVID-19 ini, pelbagai cabaran dan juga pengorbanan yang berlaku. Sebab bila kita sebut mengenai pengorbanan ini, dalam keadaan sekarang ini, pengorbanan dari segi kerjaya kita, dari segi kehidupan kita, dari segi masa dan sebagainya. Jadi dalam pengorbanan yang kita sedang lalui ini, pastinya akan ada kejayaan yang bakal kita kecapi. Walaupun perit pada ketika ini, tapi sebenarnya kita boleh menghadapinya bersama-sama. Jadi hari ini saya tidak kesorangan kerana Hafni juga bersama dengan saya dalam kita menghadapi norma baru ni, Haf. Okey. Cakap sekarang kan, sebab sekarang ni memang kita masuk tahun kedua. Ramai orang yang dalam keadaan yang agak tertekan dengan keadaan sekarang. Sebab apa? Banyak faktor kan. Hilang kerja, kena kurang pendapatan, sektor tak boleh beroperasi. Ni nak menjelang pula Hari Raya Aidiladha ni, Muaz. Tahun kedua kita masuk perayaan ni dalam fasa yang cukup-cukup sederhana tahun ni. Tapi itulah, kalau kita nak bercerita tentang pengamatan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita bawakan pakar ada dalam talian juga dengan kita ni, Muaz. Betul. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim yang merupakan Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, keadaannya di sana, Datuk? Okey, tenang-tenang saja. Datuk nampak memang cukup tenang tu orangnya, Datuk. Tapi itulah, Datuk. Kita nak minta Datuk berkongsi sikit dengan kita hari ini menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha. Dah dekat dah ni, lagi beberapa hari je. Orang semua sekarang ni time-time tengah rindu kan. Alamak, tak boleh balik kampung. Tak boleh lagi beraya dengan family. Macam mana nak tumbangkan lembu ni? Tak boleh ni, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh berkongsi sendiri untuk tahun kedua dalam fasa pandemik kita ni. Pengalaman Datuk menyambut perayaan di Malaysia Hari Raya Aidiladha dan juga Aidilfitri sebelum ni. Pertama sekali kita sepatutnya bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menjaga kita dan memelihara kita daripada wabak COVID-19. Ya, ada orang sedang menghadapi situasi getir ya, di ICU, dekat hospital, ya, dalam tahanan dan sebagainya. Jadi dalam isu ini kita mendapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga sedang mendidik kita erti kesabaran. Ya, maknanya kita ni kena berkorban, tapi kali ini bukan berkorban untuk orang kata apa, berada dekat masjid untuk menyembelih binatang dan sebagainya, tapi berkorban untuk menerima hakikat bahawa kita di tahun kedua pandemik COVID-19. Maka nak tak nak kita kena
menerima ia dengan positif. Sebab kalau kita nak menganggap ia satu perkara yang negatif, kita akan di-stress. Bila kita stres, banyak benda yang akan datang. Itu yang ada orang nak bunuh diri, ada orang yang jadi tak tentu arah kerana terlalu stres. Jadi oleh sebab itu saya selalu meletakkan benda ini adalah satu perkara yang positif, dan apa yang perlu, hari raya ini kita sambutnya seperti mana yang telah diarah oleh pihak kerajaan. Maksudnya ada setengah-setengah tempat solat Aidil-Adha dibenarkan. Ada setengah negeri tidak dibenarkan. Ya, macam di Selangor baru keluar beberapa masjid dan surau dibenarkan, tapi dengan had yang sangat limited. Maka kita perlu menghadapinya dengan bijaksana dan ikutlah arahan seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan, insya-Allah. Baik Datuk, selain daripada itu juga kalau kita lihat SOP dalam ibadah korban yang akan dianjurkan di beberapa buah negeri mengikut kebolehan ataupun mengikut negeri masing-masing. Kalau kita lihat SOP-SOP ini memang berbeza seperti sebelum ini. Dan mungkin ada juga di antara kita ni kadang-kadang bila raya korban dia memang betul-betul nak juga tengok lembu yang dikorbankan tu, nak juga datang kalau boleh walaupun tak sembelih, nak juga ada kat sana nak ambil gambar dan sebagainya. Jadi kita difahamkan juga ada cubaan daripada beberapa individu yang nak balik kampung juga nak buat ibadah korban ni. Jadi bagaimana Datuk? Mungkin kalau kita lihat daripada segi kita dah bayar, kita nak tengok juga ibadah korban tu, adakah sebenarnya dalam keadaan norma baru ni kita tak ada kat situ pun tak apa. Yang paling penting adalah niat kita, Datuk. Memang kalau ikutkan hukum, kita digalakkan kita sendiri yang menyembelih. Yang kedua, kita sendiri yang melihat binatang tersebut disembelih dan dikorbankan. Yang ketiga, kita sendiri yang mengagih-agihkan daging-daging tersebut. Tapi memandangkan COVID-19, ya, para ulama membenarkan perkara itu diwakilkan kepada pihak berwajib. Kerana pensyariatan korban itu tetap ada. Walau bagaimanapun, kaedahnya telah diubah suai. Diubah suai agar sesuai dengan musim pandemik. Jadi oleh kerana itu, saya nasihatkan kepada semua tak perlulah balik ke kampung, kerana dekat kampung pun kita nak pergi sana dalam keadaan pandemik ni agak susah, ya. Mungkin kita bawa wabak itu kepada orang yang tempatnya bersih dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita serahkan kepada pihak berwajib, bagi kepada NGO yang boleh membantu, insya-Allah kita juga akan dapat pahala sama seperti mana kita melakukan ibadah korban sendiri di kampung halaman dan sebagainya. Untuk tempoh ini saja. Lepas ini insya-Allah ia akan kembali kepada hukum asal, iaitu melakukan ibadah korban sendiri. InsyaAllah. Tapi Tok, tadi Datuk cakap pasal yalah kita jangan stres-stres. Anggap ni ujian yang ada sekarang ni kita boleh hadapi semua kan Tok kan. Jangan bersikap negatif lah buat masa sekarang. Tapi Datuk, sekarang ni Tok masuk tahun kedua, rindu tu kuat sangat Tok. Rindu nak balik kampung, rindu nak bersama dengan keluarga. Tu yang kadang-kadang kita dengar ada cubaan-cubaan untuk merentas negeri ni Datuk, untuk bersama dengan keluarga di hari perayaan ni Datuk. Jadi apa mungkin Datuk boleh komen sikit pasal tu? Itu sebabnya saya pesan kepada semua, kepada rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat dan jawatan. Para pemimpin ke, orang-orang politik ke, siapa pun kita, janganlah kita cuba untuk balik ke kampung halaman. Ya, tambah-tambah para pemimpin, orang-orang yang dinamakan orang-orang kayangan, tolonglah berhati-hati, jaga perasaan orang-orang di bawah. Ya, rakyat-rakyat marahin. Bila kita sebagai orang biasa tengok orang-orang kayangan hidup pindah sana pindah sini, pergi ke sana pergi ke sini tanpa rasa sedih. Orang lain pun ada mak bapak, orang lain pun ada anak, orang lain pun ada keluarga. Jadi kita sekarang ni berada dekat rumah. Jadi kita kena saling bantu membantu. Itu dipanggil sifat ta'awun. Pemimpin dengan rakyat saling bantu membantu. Jadi tolonglah kita sama-sama, semua rakyat Malaysia, tak kira pangkat dan jawatan, besar atau kecil, tua atau muda, tolonglah jangan pandai-pandai kita nak balik ke kampung di musim COVID ini. Ya, memang tak ada orang balik pun, kita semua pakat beraya kat rumah masing-masing dan kita cuba jaga SOP yang terbaik. Ikutlah arahan orang kata apa, Datuk Seri Ismail Sobri, TPM kita selalu pesan, tolonglah jangan usaha atau cuba nak balik ke kampung, kesian.
ya kita sedang berusaha untuk mengurangkan jangkitan positif COVID-19. Sekarang ni kita risau semalam, alhamdulillah semalam 12,000, sebelum tu 13,000, sebelum 13,000. Kita tak tahu sampai bila. Kalau ikutkan Tan Sri Nur Hisham, mungkin mencecah sampai 20,000. Jadi oleh yang demikian, kita kena sama-sama saling bantu-membantu. Rakyat Marahin saya yakin mereka tak nak dan takkan balik kerana mereka tahu betapa susahnya nak melintas daerah, melintas negeri dan sebagainya. Kena melalui banyak sekatan polis. Cuma yang saya risau golongan kayangan ni. Tolonglah, jagalah sensitiviti, jagalah perasaan orang bawahan. Saya yakin Hafni pun nak balik kampung. Ya, apa nama ni, si ni pun nak balik. Muaz nak balik kampung. Semua orang nak balik kampung. Apa perasaan kita bila tengok orang kayangan balik kampung, kita tak boleh balik kampung? Mau tak apa dia? Nah, jadi oleh sebab itu kita kena saling tolong-menolong. Jangan streskan mana-mana pihak. Yang itu jangan streskan orang bawah jangan streskan orang atas. Kita saling bantu-membantu untuk memperjuangkan orang kata apa? Melawan COVID-19. Okey, Datuk, dan kalau kita sentuh mengenai haji, umrah, pastinya kerinduan menebal di dalam diri kita. Datuk, bayangkanlah sepatutnya ada individu yang pada tahun lepas adalah giliran mereka terpaksa ditangguhkan. Dan bila ditangguhkan tu ada harapannya pada tahun ini. Tapi pada tahun ini masih lagi ditangguhkan. Jadi mungkin perkongsian daripada Datuk sendiri bila kita rindu kepada haji dan juga umrah ni, bagaimana agaknya ada yang kadang-kadang dah putus harapan juga, Datuk, katanya mungkin dah tak ada harapan kot nak pergi ke sana. Dan mungkin Datuk pun ada cerita bagaimana gambaran sambutan haji dan juga umrah di Mekah. Ya, memang kita tak nafikanlah suasana yang sangat menggembirakan yang takkan dilupakan apabila kita menyambut Hari Raya Aidiladha di Makkatul Mukarramah. Ya, kalau masa kita sambut tu, ya, kita berada dekat tempat yang sangat mulia, ya, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Kita dapat perasaan yang sangat, orang kata apa, happy, ya, yang sangat menggembirakan. Tapi memandangkan ini tahun kedua, ada yang tak dapat pergi daripada tahun lepas, tak dapat pergi, tahun ni tak dapat pergi. Jangan risau, jangan putus asa. Selagi mana nyawa dikandung badan, insya-Allah selagi itulah kita akan ada rezeki sampai ke sana. Tak ada orang yang yang tak nak pergi ke Mekah ataupun Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tetapi dalam keadaan COVID ni, semua negara terpaksa berhati-hati. Termasuklah kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan orang-orang tertentu saja berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi insya-Allah kita yakinlah dengan usaha yang dibuat oleh setiap para pemimpin yang beragama Islam untuk memastikan kita selamat daripada jangkitan COVID-19. Hatta kalau kita pergi sekarang pun kosnya sangat-sangat tinggi. Ya, saya dimaklumkan dulu 3,000 orang dalam negara Arab Saudi nak pergi Mekah hanya bayar 3,000 je. Tapi kabarkan sekarang nak pergi bukan bayar 3,000, 13,000 untuk orang dalam. Bagaimana? Jadi saya rasa mungkin ini salah satu daripada ujian Allah untuk kita berkorban di musim haji tahun ini, berkorban untuk bersabar menghadapi COVID-19 dan insya-Allah kita bersabar untuk sampai ke tahun haji yang akan datang. Dari segi kesabarannya lah Tok. Tok, nak minta sedikit nasihat berkenaan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha ni. Kita tahu kita dalam 2 tahun ni memang sangat-sangat orang cakap sederhana, tapi saya difahamkan kan, saya diberitahukan kadang kalau perayaan ni, hari perayaan kita, hari kemenangan kita kena sambut, kena meriah. Tapi ada orang yang mungkin tak payahlah raya KL, tak payahlah buat lauk raya, tak payahlah macam nak beraya, nak bergambar apa semua, nak baju raya. Macam mana tu Tok? Jangan. Kita beraya, kita kena raya. Bila raya Aidiladha, walaupun kita tak dapat balik kampung, walaupun mungkin tak terpilih solat hari raya di masjid dan surau yang terpilih, jangan kita berduka cita. Kita buat macam biasa, kita masak macam biasa, kita makan macam biasa, kita gembirakan ahli keluarga macam biasa. InsyaAllah, ya, kita ikut sunnah-sunnah Hari Raya Aidiladha, kita akan dapat pahala, kita akan dapat kegembiraan dan insyaAllah sekurang-kurangnya terubat, ya, kerinduan kita kepada Hari Raya Aidiladha. Di samping itu, kita buatlah macam ni lah, kita buat Google Meet ke Zoom ke bersama keluarga di mana-mana yang mereka berada. InsyaAllah
ya, jauh di mata, dekat di hati. Sekarang ni dah ada Google Meet, dah ada Zoom, semua boleh jadi. Kemeriahan tu kena ada tu Kena ada. Dulu kalau nak masuk TV kena pergi kat stesen televisyen. Nak pergi ke radio kena pergi ke radio. Sekarang tak payah, semua Google Meet je. Aduh, apa Ada rumah je tu Baik Apapun, Datuk. perkongsian sangat baik Tok. Terima kasih Tok saya sudi meluangkan masa pagi ni Tok untuk berkongsi sedikit ilmu dengan kita. Jadi sama Tok. Selamat Hari Raya Tok Selamat Raya. Selamat Raya Tok. Stay Jadi safe. kepada anda Assalamualaikum. semua, jangan lupa follow Haji Datuk sebab kita semua sudah maklumlah pelbagai perkongsian yang dikongsikan dan dibawakan. Betul. Kan? Okey, Masya-Allah. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif bersama dengan kita. Ini adalah IG-nya, anda boleh ikut Datuk sebab Datuk selalu berkongsikan kata-kata yang positif. Dan seterusnya kita nak lihat pula bagaimana agaknya kaedah agihan korban dalam norma baru ni. Kita mungkin dah dapat bayangannya, tapi ini kita ada sesuatu untuk anda. Jom saksikan. Memandangkan umat Islam pada 20 Julai ini akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi ada tak program ibadah korban yang dijalankan oleh Muslimcare Malaysia? Untuk korban di dalam negara ni kita menjalankan aktiviti korban juga, tapi sudah terhad yang mana telah dihadkan oleh pihak Majlis Agama bagi negeri masing-masing. Kalau sebelum tu tidak ada had, contohnya kalau surau, kadang-kadang surau saya tu sampai 10 ekor, kemudian di masjid sampai 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor saja. Tapi bila COVID ni, sebahagian masjid dah menurunkan secara mendadak lah kerana terpaksa mengikut prosedur-prosedur baru yang sangat ketat dan kena dapat kelulusan untuk buat korban bagi masjid dan juga surau. Tetapi sebenarnya ada cara lain untuk mereka berkorban, jadi mereka boleh menyalurkan korban mereka ke luar negara. Ada antara negara-negara yang menawarkan harga yang rendah lah kerana kos sara hidup mereka rendah dan juga kos barangan sana murah. Terutama antaranya di Kemboja, di Chad, Afrika. Jadi beberapa negara ini amat murah dia punya harga. Boleh Cik Zulkifli ceritakan kalau di dalam negara di mana lokasi ibadah korban yang dilakukan oleh MCM pada tahun ini? Okey, kita di dalam negara ada beberapa lokasi yang kita buat di beberapa negeri yang terpilih yang kita kenal pasti penduduk yang memerlukan, antaranya ialah di Sabah. Di Sabah kita ada beberapa kawasan. Kemudian di Semenanjung kita juga fokus ke kawasan orang asli, contohnya tempat-tempat yang susah. Kemudian juga di kampung-kampung antaranya di Baling, di Kedah, di beberapa kawasan di Kedah, kemudian di Perak, di negeri Perak, di kawasan-kawasan orang asli. Kita ada lebih kurang 600 sukarelawan yang mana mereka ni berada di beberapa kawasan di dalam negara. Jadi mereka yang sebagai pemberi maklumat kepada kita lah mana tempat-tempat yang kita akan kenal pasti, dan kita akan buat korban tu di tempat-tempat yang telah dikenal pasti sebagai kawasan yang susah lah. Jadi kita memang mensasarkan tempat-tempat yang memerlukan. Cik Zul boleh ceritakan macam mana pula dengan proses agihan daging-daging korban tu di tempat-tempat yang Cik Zul sebutkan tadi tu? Kita mengharapkan sukarelawan kita untuk bantu. Pada masa sama, kita berkolaborasi dengan penduduk setempat yang mana mereka juga akan membantu untuk mengagihkan daging korban kita. Kerana kita tak boleh macam dulu lah. Maksudnya kita macam dulu mungkin mereka boleh datang ramai-ramai ke masjid dan surau, tapi tahun ni kita mungkin akan agihkan daripada rumah ke rumah dengan bantuan daripada ketua kampung ataupun nazir-nazir masjid ataupun pengurus surau untuk mereka bekerjasama dan juga mengagihkan dengan lebih efisien dengan yang mengikut SOP yang disarankan oleh pihak berkuasa negeri. Boleh Encik Zulkifli kongsikan apakah harapan Encik Zulkifli terhadap program ibadah korban pada tahun ini, dan juga boleh sertakan ucapan Hari Raya Aidiladha untuk penonton kita di luar sana. Okey, harapan saya supaya kita kena banyak bersyukur walaupun kita ialah diuji begini. Ada kelebihan tu jangan lupa tentang amanah yang Allah bagi kita, kelebihan yang kita ada, supaya kita terus membantu kita punya saudara-saudara kita yang susah ni dalam negara maupun di luar negara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Korban atau selamat Hari Aidiladha 2021. Semoga ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua ibadah kita juga ditulis sebagai satu amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, Alhamdulillah, itu dia pelbagai cara yang dilakukan agar ibadah korban ini dapat dijalankan dalam normal baru, dan insya-Allah mereka yang memerlukan akan disalurkan sebaik mungkin ya dalam korban yang kita lakukan ini. Niat dah ada, pembayaran pun telah anda lakukan. Insya-Allah kita harapkan segala-galanya dipermudahkan. Jadi, InsyaAllah, Hef, amin. macam mana Hef masih lagi berada di rumah dalam tahun yang kedua juga ni, beraya bersendirian Hef kan? Itulah beraya bersendirian, tapi itulah macam yang Datuk beritahu tadi, kemeriahan tu tetap kena ada. Saya order juga hari raya, saya tetap order lauk raya. Jadi pagi raya walaupun makan sorang-sorang tetap kena ada juadah raya tu. Tapi itulah, sepanjang 2 tahun ni kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sebenarnya. Sebelum kita menyambut hari raya Aidiladha ni, kita ada tetamu kita hari ni yang kita nak bawakan supaya dapatlah kita berkongsi sesuatu yang bermanfaat ni mengenai pengalaman berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini bukan calon-calon orang hari ni Muaz kita ada ni. Ada Betul. 2 orang, ini saya boleh kategorikan kalau dalam bidang nasyid antara legenda lah Muaz. Okey, jadi kita bersama dengan Abang Azadan daripada Kumpulan Rabbani. Ya, dan juga kita bersama dengan Abang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Abang Azadan. Ya, sihat Bergema betul suaranya ya. Okey bang, kita nak minta perkongsian sikitlah daripada abang sebab kita difahamkan yang abang pernah dijangkiti dengan COVID Mungkin boleh ceritakan sikit-sikit pengalaman bila berdepan tu, bila didiagnose, bila diberitahu sehinggalah pulih tu bang. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kopitiam. Ada kopi. Kopi kat rumah masing-masing bang. Okey, syukur Alhamdulillah saya sekarang dah sihat sepenuhnya. Tapi sebelum saya kena COVID-19 pada pertengahan Mei saya kena. Pada pertengahan Mei tu, sebelum saya kena tu, saya rasa saya macam orang lain juga. Berjaga, berhati-hati, mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan kebetulan saya pun time tu bekerja. Jadi kita tak menyangka kan benda ni semua tak sangka, dan hikmah dia bila saya terkena COVID-19 pada rasanya dalam 20 Mei lalu. Jadi saya kena, saya tak sengaja. Bukan tak sengaja, maksudnya tak sangka kawan saya dia terkena, jadi saya adalah kontak rapat, tapi saya terus pergi buat swab petang, balik rumah malam tu saya demam. Swab negatif. Jadi anda semua yang kat luar walaupun dah swab negatif, berhati-hati juga. Sebab apa? Saya swab tu petang tu saya negatif. Malam tu saya demam. Yang memang lain macam dia punya sakit dia. Tak macam biasa. Saya punya belakang, urat belakang ni macam ditarik-tarik lah. Jadi saya pun rasa risau, saya kata jarang sakit macam ni. Kita pun dah lama tak demam. Jadi siap tu, hari pertama demam tu saya, family pun suruh pergi buat swab lagi. Saya kata swab dah buat. Cuma tunggu saya punya, IO belum keputusannya 2 hari lagi. Jadi bila 2 hari saya duduk di rumah, baru klinik confirmkan saya positif. Saya terus hari ketiga pergi. Okey. Tersangkut. Tak apa. Dalam normal baru itulah dia yang berlaku. Cabaran kita. Okey. Jadi kita bersama juga dengan Abang Rahmat yang kita semua sedia maklum. Abang Rahmat, apa-apa pun kita nak sampaikan salam takziah atas kehilangan isteri tercinta, sebab kita semua sedia maklumlah bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan Abang Rahmat ni dugaannya bertimpa-timpa. Jadi mungkin Abang Rahmat boleh kongsikan bersama dengan kami dalam keadaan yang berlaku ni, kekuatan dan juga secara ringkasnya bagaimana ini hanya boleh berlaku dalam keluarga abang. Okey, sebenarnya saya mula-mula saya yang positif COVID-19 ni. Saya dijangkiti pada 11 hari bulan Januari. Dan saya buat swab test, confirm positif, dan saya di kuarantin di rumah lah selama 2 minggu. Lepas tu sampai kuarantin yang lagi dah nak habis kuarantin tu, tiba-tiba wife pula rasa macam tak berapa sihat, dan dia pun rasa macam memang rasa dia punya apa tu
Tahap kesihatan. positif punya tanda-tanda. Dia pun memang ada penyakit sebelum ni. Dia dah ada penyakit darah tinggi tahun 2017. Jadi bila tahun 2020 tu dia disahkan kena dia dikenakan stroke, minus stroke. Jadi tahun lepas dia kena minus stroke. Jadi alhamdulillah pada hujung tahun 2020 tu dia dah sihat lah. Jadi bila saya diposisikan di rumah ni, jadi kebetulan dia pun orang kata tak percaya juga. Cepatlah dia punya jangkitan tu. Jadi bila saya ajak dia pergi hospital semua dia tak nak. Jadi itu yang sedihnya, bila dah sampai saat dia sesak nafas baru anak call ambulans terus bawa pergi ke hospital lah. Jadi daripada situ selama 4 hari dia di burn unit di Hospital Selayang. Jadi terus call daripada 31 hari bulan subuh tu doktor sahkan kata isteri dah tak ada. Faham ujian yang berat sebenarnya Abang Rahmat, tapi itulah kita mungkin nak bertanya juga keadaannya sekarang Abang Rahmat macam mana penerimaan anak-anak, kalau mungkin ada apa-apa yang kami sendiri pun kita semua penyokong-penyokong Kumpulan Rabani, penyokong Abang Rahmat boleh bantu sama-sama. Okey, setelah kejadian beliau ni alhamdulillah lah anak-anak semua boleh terima lah, sebabnya beliau dah sakit 3 tahun lepas, jadi anak-anak pun jaga dia. Jadi saya pun jaga dia. Jadi bila dia pergi tu orang kata tak rasa sangat lah. Jadi bila dah orang kata tahun ni raya haji yang pertama lah ketiadaan beliau. Jadi saya rasa sangat lah anak-anak dan beliau dan anak-anak dan saya. Jadi tak boleh nak fikirkan apa yang terjadi COVID ni lah. Faham. Okey, dan kita semua sedia maklum selain daripada apa yang berlaku kepada Abang Azadan dan juga Abang Rahmat, sesuatu sekali lagi yang mendukacitakan juga apabila arwah daripada anggota Kumpulan Rabani juga iaitu Azizan yang juga disahkan COVID-19 positif. Jadi mungkin Abang Azadan ada sesuatu yang ingin disampaikan, sebab bila cerita ni dia bertimpa-timpa, dia berturut-turut. Jadi semua orang macam apa yang berlaku pada Kumpulan Rabani ni, kesiannya kenapa macam semua anggota boleh kena positif COVID-19 ni? Satu persatu kan? Silakan Abang Azadan. Apa pun takziah lah untuk Abang Azadan lainnya tak apa baik tu, sangkut sikit. Mungkin kita boleh sambung semula dengan Abang Rahmat, cerita dengan cabaran seperti mana Abang Rahmat kongsikan, dan seperti mana yang Muaz tanya tadi berkenaan dengan salah seorang lagi anggota Kumpulan Rabani yang turut sama juga terkesan akibat COVID-19 yang Abang Rahmat. Ya. Pertama kali kita ucapkan takziah kepada keluarga arwah Azizan Khalid. Walaupun beliau dah keluar daripada Rabani tahun 2001. Jadi walaupun dia dah keluar, rasa kita macam rapat dengan beliau, sebab dia arwah yang tak ada masalah apa-apa dan sangat baik. Dan orang kata tak laku. Walaupun beberapa tahun saja dengan Rabani, jadi orang kata tak sangka beliau pergi dulu daripada kita semua. Okey, jadi kalau kita lihat Abang Rahmat ataupun Abang Azadan, semuanya Kumpulan Rabani ni dalam kita PKP ni masing-masing berada di rumah masing-masing. Maksudnya tak ada berjumpa ataupun mungkin ada meeting ke ataupun show yang terakhir itu. Bila agaknya kali terakhir berjumpa bersama dengan anggota Kumpulan Rabani ni? Kalau jumpa secara nyata tak ada lah, sebab kita sekarang ni mengikut SOP. Jadi tapi macam mana pun kami selalu berjumpa secara online lah. Kita ada meeting, talis. Lagi-lagi lah dalam masa terdekat ni yang meninggal dan sakit dan sebagainya. Jadi kita banyak buat majlis tahlil arwah dan juga bacaan Yasin secara online lah. InsyaAllah. Abang Azadan nak tahu juga, sebab Abang Azadan pernah dijangkiti COVID dan pulih alhamdulillah. Mungkin ada sedikit perkongsian juga untuk mereka yang di luar sana masih lagi mengambil remeh lah kiranya COVID ni. Tak ada apa-apa lah COVID. Macam abang sendiri dah ada pengalaman pernah kena rasa sakit tu. Mungkin abang boleh kongsikan sikit bang? Wabak yang kita alami ni sekarang situasinya adalah melibatkan satu dunia. So semua kena fikir secara positif. Logiknya benda ni bukan main-main, bukan rekaan. Jadi ini adalah satu petanda
amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berhati-hati berjaga-jaga dari sudut zahiriah dan rohaniah kita. Jadi bila saya dah terkena ni, saya melihat perubahan pada diri saya tu, alhamdulillah, maknanya ini ujian Allah dah bagi, saya terima dengan redha, dan dia menjadikan saya lebih berhati-hati dan nak share dengan semua orang bahawa ini satu perkara yang semua orang kena ambil tahu, ambil peduli. Dan di masa ini kita jangan menyalahkan sesiapa dan menuduh sesiapa. Benda ni kita kena terima dengan redha, dan insya-Allah minta pada dia agar dia memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Azadan dan juga Abang Rahmat. Ya, kita harapkan abang kuat dalam menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Cabaran yang diberikan tu kepada insan yang sememangnya boleh menghadapinya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang rakan-rakan kita nak memerlukan bantuan kepada anggota Kumpulan Rabbani ataupun Rabbani sendiri, ada update-update terkini, Instagramnya mungkin boleh dikongsikan, Abang Azadan atau Abang Rahmat? Instagram. Sila Mat. Ya, Instagram Rabbani_official dan Facebook Rabbani Group. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Ya. Abang Azadan, Instagramnya peribadi? Peribadi Azadan_Rabbani, Facebook Azadan Rabbani. Doakanlah. Saya pun ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendoakan, yang sentiasa menyokong Rabbani. Bila saya kena COVID tu, saya terasa Masya Allah, rupanya ramai yang sayang Rabbani, sahabat-sahabat yang mendoakan, yang support. Jadi sehingga kini, kalau lihat aktiviti saya dekat YouTube, dekat Facebook, dekat IG, semua tu adalah support daripada sahabat-sahabat. Terima kasih semua, khususnya sahabat Rabbani, badan-badan NGO, Syria Care, semua sekali dah. Terima kasih kepada Pasaraya Ganda yang terima saya bekerja di saat COVID-19 ni. Tak ada show, tapi alhamdulillah saya ada sahabat, Datuk Zulkarnaini terima saya bekerja di Pasaraya. Jangan malu saat ini nak bekerja-kerja sungguh-sungguh, jangan memilih pekerjaan, ada peluang, orang kata teruskan. Sekarang ni nak berniaga online pun boleh dan sebagainya kan. Baik, insya-Allah. Jadi tak ada alasan, jangan jadikan alasan COVID-19 ni untuk kita rasa rezeki kita tertutup. Okey. Tidak, sebenarnya di saat kita diujilah Allah bagi nikmat kat situ. Baik. InsyaAllah. Sama-sama kita jadikan pedoman. Terima kasih Abang Azadan, Abang Rahmat. Stay safe ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Baik, itu dia perkongsian kita pada hari ini, cukup istimewa. Dan untuk anda semua, jangan ke mana sebab ada pelbagai lagi perkongsian akan kami bawakan. Dan sekarang ni, jom kita nak bersama dengan Sis Fal. Silakan. Pendapatan anda terjejas PKP ini, jangan risau, jom bangkit bersama Sisfel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita binti Jaafar, Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan Rafina Marketing Senjam Berhad. Hari ini kami ingin mengajak anda semua untuk sertai kami di Sisfel dan jana pendapatan anda melalui produk-produk yang kami sediakan. Kami faham ramai yang terkesan dengan pandemik ini. Ada yang hilang separuh gaji, malah ada yang terus hilang punca pendapatan. Kami di Sisfel ada solusi untuk membantu anda meneruskan kelangsungan hidup sepanjang pandemik ini. Jika anda kurang pengalaman berniaga, jangan bimbang, anda akan berada dalam circle yang positif, marketing support yang berterusan dan kelas bimbingan bisnes percuma setiap minggu. Produk-produk kami juga mudah dijual dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Apa yang menarik, Alhamdulillah, Sisfel telah melahirkan 6 orang jutawan dan ramai lagi menjana pendapatan 4 angka setiap bulan. Jadi, mari sertai kami hari ini dengan menghubungi talian tertera di skrin TV anda sekarang atau search #Sisfel Consultant dan lokasi di mana anda berada sekarang. Hanya dengan RM50, anda akan menerima 4 e-book memulakan perniagaan bernilai RM499. Satu e-book membuat jualan pertama dalam tempoh 7 hari bernilai RM197. E-tunai bernilai RM25 dan satu kelas bimbingan perniagaan bernilai lebih RM3,000. Dan segalanya adalah percuma untuk anda. Tunggu apa lagi? Mungkin ini jalan keluar yang anda cari selama ini. Jangan lepaskan peluang ini kerana hari ini merupakan hari terakhir pakej pendaftaran RM50 ini. Jadi, hubungi kami sekarang. Inilah masanya untuk anda bangkit dengan Sisfel. Beri kami peluang, bimbing anda.
Baik, itu dia Sisfal, untuk anda semua ada peluang, kita ambil peluang tersebut. Jadi Hef, ada sesuatu yang ingin dikongsikan? Saya nak kongsikan ni apa yang kita perlu tahu ni, yang mana Nestle Malaysia sekarang ni telah bekerjasama dengan Media Prima nak menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksin COVID-19. Jadi marilah kita sama-sama berganding bahu membantu sahabat Barisan Harapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Jadi daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini. Alright. Dan untuk anda, selepas ini kita akan ke Gaza. Kekal terus di Borak Kopitiam. Bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Jadi untuk anda sekali lagi, kami di Media Prima ni buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk maupun perkhidmatan anda dengan pakej rendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuklah TV, radio, surat khabar, digital dan juga e-dagang Wow Shop. Dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal saja. Hubungi kami di kitamalaysia@mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini. Semuanya tertakluk terma dan syarat, ya. Jadi ambil peluang ini, insya-Allah kita jaga kita bantu anda dan kita boleh kembangkan apa yang kita ada ni. Baik, seperti yang kita semua sudah maklum, saya dengan Hafni masih lagi bersama dengan anda. Ya, Hafni. Muaz. Yang rasanya ramai orang tak sabar-sabar ni nak menunggu ni, tetamu kita yang jauh daripada bumi Gaza. Selalunya kita tahu kalau di social media yang menunjukkan keadaan di sana, berkongsi tentang keadaan di sana, inilah orangnya ada dalam talian bersama dengan kita ni, Cik Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzaman, CEO Cinta Gaza Malaysia daripada Gaza, Palestin. Pukul 4 pagi Cik Nadir, ya? Ya, saya alhamdulillah. Allahu Akbar, pukul 4 pagi. Dia ke belakang sikit, tapi itulah kita nak ucapkan terima kasih sangat-sangatlah di awal-awal pagi pukul 4 ni sudi bersama dengan kita hari ni nak berkongsi sikit tentang keadaan di sana. Macam mana sekarang tu Cik Nadir? Alhamdulillah keadaan Gaza sekarang ni berada dalam keadaan kata 50-50 lah. Keadaan nak kata baik pun baik, tidak baik, nak kata tak baik pun tak juga, separuh-separuh. Tak baik tu sebab risiko peperangan berlaku semua tu ada. Tetapi pada masa yang sama, alhamdulillah gencatan senjata masih lagi berterusan walaupun ada serangan-serangan yang datang secara orang kata sekali-sekala lah ke atas bumi Gaza ini. Tapi secara amnya kita dalam keadaan yang aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bagaimana pula sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal disambut nanti? Kita nampak pada tahun ini mungkin ada kekurangan sikit dari segi sambutan, khususnya berkaitan dengan penduduk. Bila mana mereka baru habis peperangan, mereka berada dalam keadaan kesempitan ekonomi, khususnya bila mana sekarang ini sebenarnya keadaan di Gaza ini sepadan-sepadan masih lagi tertutup, barang-barang yang tidak digunakan untuk masuk keluar. Jadi bukan sahaja orang yang memang sedia susah, tapi peniaga-peniaga yang sebelum daripada ini ada sumber kewangan pun tersekat ekonomi mereka dengan sebab sepadan yang tidak dibuka. Jadi mungkin keadaan pada tahun ini untuk penduduk-penduduk akan hamba sikit lah. Tapi pelaksanaan ibadah korban tu masih lagi akan dilangsungkan? Ya, dia secara ibadah masih lagi akan dilaksanakan. Dan saya tengok orang-orang Gaza ni walaupun dalam keadaan mereka kesempitan, mereka akan cuba sedaya upaya untuk boleh juga melaksanakan korban. Ada yang sampai jual emas sikit lah, ada yang jual sikit barang-barang yang mereka ada, harta yang mereka ada untuk mereka buat juga ibadah korban. Sebab mereka rasakan ibadah korban ini ibadah yang sangat penting. 1 tahun sekali saja mereka boleh laksanakan. Dalam keadaan yang susah pun mereka cuba juga untuk laksanakan bersama-sama ibadah korban. Okay. Cik Nadir, saya paling nak tahu sebab ini mungkin sama juga dengan rakyat Malaysia yang lain. Sekarang ni makin lama makin ramai yang lebih celik tentang keadaan di bumi Palestin. Semakin ramai rakyat Malaysia yang semakin sayang dengan bumi Palestin. Jadi nak tahu juga macam mana situasinya sambutan Hari Raya Aidiladha di sana selain ibadah korban, selalunya kebiasaannya macam mana tu? Biasanya Aidiladha ataupun Aidilfitri ni dia disambut dengan lebih
orang kata meriah oleh kanak-kanak lah. Kanak-kanak ni dia akan pasang macam small fun fair dekat jalanan di seluruh Gaza ini. Mereka akan bermain di situ, roller coaster apa semua yang kecil-kecil lah, versi mini punya. Tapi dia orang main lah buayan apa semua tu. Dan biasanya dia orang ni lah yang menyambut kedatangan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Dan untuk yang dewasa ni biasa hari raya memang mereka gunakan untuk ziarah. Jadi hari pertama tu dia akan ziarah ahli keluarga dia yang terdekat, adik-beradik. Hari kedua dia akan ziarah juga ahli keluarga kembangan yang jauh sikit. Dan begitulah selesai sambutan hari raya mereka. Yang buat korban biasanya selepas sembahyang subuh, kat sini sembahyang raya jam 6 pagi. Sebab subuh jam 4 pagi, jam 3.30 pagi. Jadi dia orang korbankan jam 6 pagi, dah habis korban apa semua tu diziarah keluarga yang terdekat dan dibawa lah bersama-sama dengan mereka 1 kilo daging ataupun 2 kilo daging untuk ahli keluarga yang terdekat. Okey. Itulah suasana sambutan. Baik, bagaimana pula dari segi Cinta Gaza Malaysia, kita semua sudah maklum pelbagai bantuan yang dihulurkan menerusi Cinta Gaza Malaysia ni. Dan adakah ianya masih lagi berterusan ataupun ada peningkatan? Sebab kita tahu dalam pandemik ini pelbagai masalah yang berlaku, ekonomi bukan saja dalam negara, ekonomi individu itu sendiri pun ada masalah. Tapi bagaimana dengan dari segi sedekah dan juga yang diberikan melalui Cinta Gaza Malaysia? Alhamdulillah, saya rasa untuk tahun ini Cinta Gaza Malaysia berbeza dengan negara-negara dengan NGO-NGO lain. Saya tanya rakan-rakan NGO lain, memang ada pengurangan sumbangan untuk bumi Palestin, khususnya bila seluruh dunia berdepan dengan COVID-19. Tapi Alhamdulillah kita di Cinta Gaza Malaysia mungkin dengan pelaksanaan kita yang unik sikit berbanding dengan NGO-NGO yang lain, ada peningkatan yang sangat ketara. Tahun lepas kita dapat korbankan sekitar 43 ekor lembu. Tahun ni kita capai 120 ekor lembu, Alhamdulillah. 120 ekor lembu tu dia akan bagi manfaat kepada ratusan ribu penduduk di bumi Gaza ni lah. Cik Nadir, saya nak tahu ni paling saya nak tahu sangat sebab saya tahu Cik Nadir ni orang yang hebat, satu-satunya rakyat Malaysia yang ada dekat sana menyumbangkan, memberikan bantuan atas apa yang dikongsikan oleh semua orang kan, semua pihak. Cumanya selama Cik Nadir kat sana tu, tak ada ke rasa rindu nak balik Malaysia beraya? Asyik beraya kat sana je. Rasa rindu tu memang ada, setiap tahun kita rasa, dan kadang-kadang kita geram bahawa Malaysia ni sambutan raya dia mesti ada kaitan dengan makanan. Jadi kalau hari raya tu orang rasa nak tutup dia Facebook, nak tutup dia Instagram, tak nak buka Facebook langsung, kita fokus pada kerja kita je sebab memang itu dah akan keluar rendangnya, satenya, lemangnya, dan kita pun ikut kita punya Facebook keluarga ataupun WhatsApp grup keluarga, baca dia orang duduk ziarah apa semua kan. Tapi saya rasa mungkin tahun ni kalian akan merasai apa yang kami rasakan. Hanya boleh bye-bye dari jauh, bye-bye dari online saja. Dan itu mungkin Allah nak bagi kita merasai jugalah apa yang sebenarnya terasa oleh penduduk di Gaza. Baik, Cik Nadir, mungkin secara ringkasnya, apa yang berlaku sekarang ni, semua orang tengah pening. Adakah nak masuk ke dalam Gaza itu ada sedikit kesukaran dan juga nasihat Cik Nadir kepada semua rakyat Malaysia lah. Dalam kita duk tengok sekarang kat media sosial, ada yang kata ini, ada yang kata itu, nak masuk Gaza susah, ini dan sebagainya. Cuma kita tenangkan rakyat Malaysia ni, apa yang berlaku dan nasihat kepada kita rakyat Malaysia. Nak masuk ke Gaza ni susah lah dan kena ada cara dan jalan juga. Mungkin kekeliruan ini boleh dijelaskan oleh Cik Nadir. Ya, NGO yang lama yang sudah berada di Gaza dan bekerja sejak puluhan tahun sebelum Cinta Gaza Malaysia lagi, mereka tahu bahawa nak masuk ke Gaza ni memang satu perjalanan yang sangat-sangat sukar, dan sangat sedikit NGO yang percaya untuk masuk. Dan dalam keadaan sekarang ni kalau nak masuk pun perlukan kos yang sangat-sangat tinggi. Jadi selalu kita nasihatkan kepada kalian yang betul-betul nak sumbangkan dan nak sampai sumbangan kalian ke bumi Gaza dari segi rakyat lah, dari kalangan penyumbang, dari kalangan rakyat, sumbangkan terus saja ke NGO yang sedia ada dalam Gaza ini, yang ada base, yang ada kerja bertahun-tahun, bukan saja CGM tapi banyak NGO Malaysia lain boleh bantu terus direct. Dan buat masa ni mungkin tak ada keperluan yang sangat-sangat utama untuk masuk ke dalam bumi Gaza lah, sebab kita tengok ramai dah orang try tapi tak dapat masuk. Yang dapat masuk Alhamdulillah rezeki mereka masing-masing, dan pastikan dah dapat masuk ke dalam bumi Gaza, perjuangan untuk Gaza tu boleh diteruskan. Sebab itu rezeki yang Allah tak bagi kepada semua orang. InsyaAllah. Sama-sama kita bantu apa yang termampu. Cik Nadir, kalau ada apa-apa yang kita boleh sama-sama hulurkan bantuan, jangan lupalah kongsi dekat social media Cik Nadir. Ya, insyaAllah. Jadi sekali lagi mungkin perkongsian untuk IG Cinta Gaza Malaysia, Cik Nadir? Ya, di IG, di Facebook, nama kita Cinta Gaza Malaysia, ataupun saya juga Nadir Al-Nuri di Facebook, di Telegram dan juga di IG lah.
Ni yang dipaparkan ni nama sama dekat itu. Tapi ni yang dah ditutup ni. Ada yang baru. Oh, ada yang baru? Dalam perang hari tu sekali dah ditutup, ni yang ketiga yang saya buat, tapi nama sama lah. Baik, nanti kita sama-sama follow. Terima kasih Encik Nadir. Stay safe di sana. Terima kasih semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muaz, kita daripada studio ke rumah ke macam-macam lokasi kan Muaz kan? Betul. Tapi inilah sekarang ni kita nak cerita pasal Hari Raya Aidiladha lagi. Nak tahu macam mana antara koleksi-koleksi ataupun fashion menjelang Hari Raya Aidiladha untuk tahun ni Muaz. Okey, mungkin kita kata pakai simple je kurta dan juga kain pelikat, tapi jom ini perkongsiannya. Bila sebut sahaja raya, pastinya Preka Fashion tidak ketinggalan untuk mengeluarkan koleksi istimewa bagi Hari Raya Aidiladha kali ini. Begitu juga dengan anak jati Ipoh Perak ini. Seorang pereka jubah terkenal, Syahruban Muhammad atau mesra disapa Liza, mula menceburkan diri dalam bidang pereka fashion sejak tahun 2019. Memandangkan raya tahun ini, Raya Eid Adha, sambutannya tak semeriah sebelum ni, tapi kita tetap nak beraya. Walaupun keadaan pandemik, walaupun kita duduk di rumah, kita tetap nak pakai baju baru. So, khusus untuk Raya Eid Adha tahun ini, kita keluarkan dua koleksi yang berinspirasikan Brenda. Satu collection Mariam berinspirasikan konsep songket Melayu, dan satu lagi koleksi Duchess. Koleksi Duchess berinspirasikan Brenda English. So dua-dua collection ni khas kita keluarkan untuk Eid Adha tahun ini. And ramai yang suka pakai abaya sebab sekarang suka cara pakai modest, simple. Kalau dah ada jubah abaya, pasti ada pasangannya kan? Liza tidak ketinggalan berkongsi idea dan konsep jubah buat kaum Adam bersempena Raya Korban nanti. Bagi jubah lelaki pula, tahun ini kami cuma ambil secara tempahan iaitu pre-order. Desain jubah lelaki kami adalah berkonsepkan minimalis. Yang kami utamakan adalah material. Kami gunakan material yang sesuai dengan climax dan cuaca Malaysia. Dan juga kami padankan dengan warna-warna yang similar, warna-warna yang similar dengan abaya supaya husband and wife boleh pakai matching-matching. Mesti sweet kan? Yang perempuan pakai abaya, lelaki pula pakai jubah. Tiljana rasanya. Apa-apa pun, salam Aidiladha. Sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jom kita saksikan. Ibadah korban di luar negara, jangan lupa dalam negara Malaysia juga ada yang memerlukannya. Kami daripada Grup Transformasi Ruminan GTR berbesar hati dapat bekerjasama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk melaksanakan ibadah korban dalam negara Malaysia pada tahun ini. Kami telah melawat Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan melihat proses pelaksanaan ibadah korban di dalam dan luar negara, dan kami yakin semua proses ini memang telus dan tiada unsur penipuan. YBIM juga berhubung erat dengan pihak berkuasa agama di negara-negara terlibat bagi memastikan kualiti haiwan serta pelaksanaan ibadah ini berada di tahap yang paling baik. Malah keterusan dan kejujuran proses ibadah korban YBIM juga telah terbukti dengan pengiktirafan dari ISO 9001-2015 yang mereka peroleh. Melalui YBIM, anda boleh yakin dengan ibadah korban yang bakal dilaksanakan nanti. Nak buat ibadah korban? Jom laksanakan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Telus dan dipercayai. Baik, itu dia cara yang cukup mudah untuk anda, dan sekarang ni di talian kita bersama dengan Ustaz Datuk Haji Badri Shah Haji Aluddin yang merupakan Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami. Jadi mungkin di kesempatan ini yang berbagi Datuk mungkin boleh kongsikan sedikit tentang latar belakang Yayasan Budi Ihsan Malaysia serta apakah yang nak dikongsikan bersama para penonton berkenaan program Kembara Kurban 1001 Asnaf ni. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya, Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah ditubuhkan 3 tahun yang lalu asalnya adalah sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin di mana juga mereka berada, tak kira latar belakang bangsa dan juga keturunan. Namun, sekarang pihak yayasan ini
setelah melihat kepada keperluan-keperluan, kita telah mempelbagaikan aktiviti selain daripada program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai. Kita pada pagi ini nak mewar-warkan tentang satu lagi aktiviti yang kita laksanakan, iaitu program Kembara Korban 1001 Asnah yang sedang pihak yayasan anjurkan sekarang ini. Jadi program Kembara Korban ini dilaksanakan di dalam dan di luar negara. Sebab ada penganjur yang menganjurkan di luar negara saja, ada yang menganjurkan di dalam negara saja, tapi kita boleh melaksanakan kedua-dua sekali. Untuk luar negara, kita laksanakan di negara-negara Afrika, seperti contohnya di Chad, di Nigeria, dan ada juga di negara Arab kita laksanakan di Gaza. Jadi untuk program korban dalam negara, pihak yayasan telah pun menjalin kerjasama yang begitu baik dengan Persatuan Penternak Tempatan seperti dalam VT kita di awal tadi, iaitu rakan-rakan kita dari Koperasi Grup Transformasi Ruminan atau GTR, yang mereka ini begitu dominan sekali dari segi membekalkan ruminan haiwan-haiwan untuk korban ini. Jadi dengan pelibatan bersama yayasan dan juga GTR, maka mereka akan berperanan untuk membekalkan haiwan korban untuk ibadah korban di dalam negara. Jadi InsyaAllah kita akan dapat agihkan daging-daging korban dengan lebih meluas di seluruh tanah air tanpa menyejaskan mutu dan kualiti daging, kerana GTR ini ada di seluruh tanah air. Untuk korban kita di luar negara, pada tahun ini pihak yayasan masih lagi memilih negara-negara Afrika untuk melaksanakan korban, dan untuk rekod pada tahun lalu kita telah berjaya menganjurkan hampir 30,000 penyertaan untuk di negara-negara Afrika, khususnya di Burundi, Nigeria dan juga di Chad. Dan untuk Gaza, ini adalah kali pertama kita melaksanakan di Gaza, dan kita telah menjalinkan kerjasama dengan persatuan-persatuan tempatan di Gaza yang telah biasa menjalankan ibadah korban. Cuma duka cita untuk pakej kita di Gaza dan juga di Yaman telah pun ditutup kerana telah pun penuh. Jadi di Afrika dan di dalam negara masih lagi ada. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh saja melunsuri laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ybim.org.my. Baik, Datuk, mungkin ada yang was-was bila kita nak buat ibadah korban ni, tak yakin dan sebagainya. Jadi, kenapa agaknya mereka harus memilih YBIM sebagai pilihan untuk mengadakan ibadah korban ni, Datuk? Baik, terima kasih. Kita akui di luar sana ramai penganjur, individu yang menawarkan untuk menganjurkan ibadah korban. Sebab kita tahu bahawa sekarang ada ketidaktentuan dari sudut SOP berkaitan pelaksanaan korban. Dalam fasa kedua kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara ini, ada negeri yang tidak membenarkan langsung. Contoh di Sarawak tidak membenarkan. Ada negeri yang mengahadkan hanya untuk di bawah tempat abattoir di bawah pengurusan Jabatan Veterina saja. Ada negeri yang tidak membenarkan langsung masjid, dan ketidakketentuan ini menyebabkan ramai orang mencari pihak ketiga untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak mereka. Apa keistimewaan yayasan yang saya lihat adalah dari segi pengurusan dia. Jadi kita boleh memilih siapa-siapa, tapi pastikan pengurusannya baik. Macam Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sistem pengurusan ibadah korban mereka sangat teratur dan sangat profesional. Kerana mereka telah pun memperolehi sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran korban saja. Jadi untuk maklumat pada para penonton yang biasa dengan sistem pengurusan pentadbiran, ISO ini akan memastikan bahawa segala urusan didokumentasikan. Jadi sudut ketelusan, kelancaran pelaksanaan ibadah korban tidak perlu kita risaukan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat pakej korban yang ditawarkan oleh pihak yayasan itu amat berpatutan dan mampu disertai oleh orang ramai, serendah RM390 untuk satu bahagian dan RM2,730 untuk satu ekor lembu. Dia ada mengikut pakejnya bermula daripada RM390. Jadi sangat berpatutan insyaAllah. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah kekuatan sokongan logistik dan juga kerjasama pihak yayasan dengan negara-negara yang terlibat. Sebagai contoh, ibadah korban di negara-negara Afrika seperti kita lihat dalam VT ini, YBIM telah pun mendapat kelulusan penganjuran ibadah korban daripada pihak berkuasa agama negara tersebut. Jadi sudah pasti ini memudahkan segala urusan, dan juga mereka dibantu oleh 3,000 petugas yang sangat terlatih yang melancarkan lagi pelaksanaan program korban itu nanti. Baik, Datuk, sekali lagi bagaimana agaknya cara untuk nak mendaftar ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi ni, Datuk? Silakan. Caranya mudah saja, boleh saja hubungi talian telefon seperti yang tertera di skrin televisyen untuk kami beritahu langkah-langkah seterusnya. Kalau tidak sempat mencatatkannya, boleh snap saja dengan kamera telefon.
ataupun boleh terus lungsuri website ataupun laman sesawang kami di www.ybim.org.my, ataupun insya-Allah tuan-tuan boleh saja melayari page Facebook Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ataupun boleh imbas QR code yang sedang dipaparkan di televisyen, di skrin televisyen sekarang. Kerana waktunya masih ada lagi, insya-Allah kita masih lagi boleh menerima sehingga 19 hari bulan, insya-Allah. Jadi sebarang maklumat lanjut boleh saja scan QR code ataupun boleh hubungi saja menerusi page Facebook kami, insya-Allah. Baik, sekali lagi terima kasih yang berbagi Ustaz Datuk Haji Badili Shah. Bila kita dengar penerangan itu tadi, kita jelas dan juga kita yakin insya-Allah segala niat kita itu akan dipermudahkan. Terima kasih Datuk. InsyaAllah, terima kasih. Baik, untuk anda sekali lagi, kalau ada yang nak menjalankan ibadah kurban masih lagi sempat, anda boleh terus je imbas kod QR seperti yang tertera di skrin. Ya, kalau anda tengok yang kita beritahu tadi, ataupun anda boleh search saja Yayasan Budi Ihsan, kat sana memang ada cara-cara yang cukup mudah. Dan seterusnya, kita nak kongsikan. Ya? Ni, saya nak kongsi sikit. Nak kongsi sikit ni, satu dokumentari ni. Kalau siapa yang ada kesempatan ni nak tengok sama-sama, ada dokumentari yang istimewa iaitu dokumentari istimewa mengenai Haji Zulhijjah Menggamit Rindu yang dah pun bermula daripada 11 hari bulan 7 2021 dan akan berakhir pada 22 hari bulan 7 2021 di TV3. Waktu siarannya 6 hingga 7 petang, hari Isnin hingga Sabtu 4 hingga 5 petang pada hari Ahad, Muaz. Tapi kita ada video dia sikit, kita sama-sama saksikan. Jom. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah Menggamit Rindu, hamparan maklumat ibadah haji. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. Mengapakah hatiku bergetar bila bertemu lagi kekasih lama. Coba selindungkan api keresahan. Perasaan ini berapi di dalam
dalam pekatan malam. Tinggal aku seorang di lamunan bila ku dikejutkan. Baik, itu dia nyanyian daripada Abang Arif Herwatan. Pastinya suara yang kita rindui. Wah, nampak F macam geram je. Nak sambung ke F? Sebab tadi saya dekat belakang tabir ni adalah buat sikit dengan Abang Aris Herwatan. Nampak Abang Aris ada steady dengan ni. Kat belakang tu nampak ada berapa nama awak nampak kat situ, Muaz. Dan gambar kat belakang tu bang. Bagi pen sikit bang gambar belakang tu bang. Gambar abang yang atas tu. Ya, tak alright. Inilah dia Aris Herwatannya, Muaz. Wah. Ini yang bukan PKP ni. Okey, yang bukan PKP punya. Okey bang, kita baru nampak muka abang semula bang. Macam mana keadaannya bang? Okey, sihat semuanya? Alhamdulillah, cuma itu suara serak bantai durian kan. Sebab musim lah bang Yalah. Tak boleh tolak. Tapi durian sekarang ni macam harga emas Harga, ialah demand banyak bang. Demand banyak. Bila demand banyak macam tu lah harganya tak? Nak dapat pun susah. Bukan demand banyak. Cerita betulnya. Cerita betulnya lori tak boleh masuk. Okey bang. Tapi tak yang boleh masuk. Dia boleh masuk 4x4 je. Cerita durian tu nanti kita PM tepi bang. Sekarang ni orang nak tahu pasal abang ni bang. Abang, saya rasa kalau bagi saya sendiri kan, Aris Herwatan adalah antara penyanyi yang saya paling rindui nak tengok dekat kaca televisyen. Hari ni nampak dapat berjumpa. Cumanya itulah. Nak tahu juga macam mana keadaannya musim-musim PKP dah masuk tahun kedua ni bang. Ada perform ke dalam online ke, show ke macam mana? Okey, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi kepada tim-tim Kopitiam. Walaupun last minute, insyaAllah, Alhamdulillah kita selaraskan juga. Sekarang ni jadi mahir orang semua online ni. Abang pun stok lama pun tekan-tekan jugalah. Okey, apa tu, tadi cakap apa? PKP ni bang. Okey, PKP standard lah macam orang lain. Stay at home lah, duduk kat rumah sampai jadi tak tahulah, jadi tak faham lah. Bang, sebab yalah, bila kita semua sudah maklum lah, ni cabaran anak seni apabila kita dalam diri kita nak buat persembahan, kita nak berjumpa dengan peminat tapi tak dibenarkan sebab kita terpaksa mendepani pandemik ini. Apa lagi yang agaknya abang lakukan selain daripada mungkin persembahan melalui media sosial? Apa lagi yang abang lakukan? Mungkin ada perniagaan kecil-kecilan yang abang sedang melakukan? Okey, first of all, kita kena, ramai umum tidak tahu kita sebenarnya adalah menjadi, kita ni semua bahan prasejarah nanti. Kita adalah bahan sejarah untuk next generation. So, bila orang duduk dalam sejarah, dia memang tak tahu yang dia dalam sejarah. Kalau boleh, saya minta semua catatkan, rekodkan, fotokan semua pengalaman yang kita ada zaman ini, kerana dia akan menjadi sesuatu yang amat berharga 20 tahun akan datang. Apa saja pengalaman kita, sama ada dalam bentuk perubatan, sama ada dalam bentuk tindakan atau awareness, kita catatkan. Tulis kat buku. Bukan untuk siapa, untuk cucu akan datang. Okey, yang soalan tadi tu, soalan rasanya saya macam orang biasa. Kalau ikutkan perasaan nak buat persembahan tu memang orang kata terbantutlah pendapatan tu. Tetapi saya kena be fair dengan diri saya sendiri. Sebab apa? Selama hampir 30 tahun kan, kita keluar, masuk, keluar cari duit, balik, keluar buat show. Kita leka sebenarnya. Ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita duduk, dan sebenarnya banyak sangat yang kita sedar yang kita ni dah terlepas. Iaitu nombor satu, paling berharga, masa untuk keluarga, itu nombor satu. Dua, masa untuk diri sendiri, kita dah terleka. Tiga, apa yang kita buat dulu tu sebenarnya kalau kita duduk, everybody, semua, termasuk orang dalam entertainment, orang dalam pelancongan, orang dalam industri, duduk, kita trim back, kita cari balik. Pasti ada mistake yang perlu dibetulkan. Dan last but not least, sebenarnya ini semua adalah transformation daripada satu keadaan dulu yang lama kepada dunia yang lebih baru. Ialah contoh paling senang transformation ni. Dulu kita anggap telefon ni just untuk WhatsApp saja peringkat tu. Sekarang dah semua tahu online, dah tahu itu ini. Yang lahir tahun 60-an pun dah tahu. Macam saya, tak tahu kena ambil tahu.
Macam itulah lebih kurang. Faham. Tapi bang, macam abang dalam fasa PKP ni ada buat perniagaan ke atau selain daripada bidang seni tu bang? Buat masa ini saya sebenarnya daripada dulu tak berapa pandai sangat. Adalah sikit-sikit je lah buat orang kata belajar, tapi bukan sebagai pendapatan lagi lah untuk apa orang kata menampung mana yang lompong lah. Boleh lah sikit-sikit bang boleh lah sikit-sikit terang. Tapi adalah tolong orang rumah kan. Ada tolong dia jual dinding dia, dan tolong rumah jual seluar apa semualah, tolonglah. Sebab saya ni cuba juga nak berniaga, tapi tak tahulah, saya nak kena belajar lah. Faham. Abang nak kena belajar. Yes, mungkin ini juga menjadi titik permulaan untuk abang teruskan dalam bidang perniagaan. Kita mana tahu kan. Sebab ada daripada kita ni bukannya semua dilahirkan sebagai seorang peniaga. Ada memang dilahirkan sebagai seorang penghibur dan sebagainya. Dan itu kita dapat lihat dalam diri abang, tak pernah berhenti untuk menghiburkan orang. Jadi bang, saya bila abang cakap tadi, saya termotivasi dengan apa yang abang katakan tadi kan. Jadi bang, mungkin dalam keadaan sekarang ni anak seni mereka yang bekerja dalam industri yang terjejas teruk ni, mungkin abang ada nasihat untuk mereka semua. Sebab kita semua sedia maklum, bila kita tertekan, kita dah tak tahu nak salahkan diri siapa, nak salahkan orang lain, kita akan mulalah buat perkara-perkara yang mengarut kan. Perkara di luar pemikiran kita. Jadi mungkin bang, kita nak kena kekal fokus dan juga bersabar dengan apa yang berlaku ni. Silakan bang. Okey, pesanan daripada orang tua, kalau kita susah, kita tengok ke belakang ada orang lebih susah. Kalau kita tengah kaya gayat nak penunjuk kereta lah, nak menunjuk gelang lah apa, kita ingat ke atas tu ada orang lagi hebat daripada kita. So kita akan duduk dalam satu suasana yang redha, yang kurang atau yang lebih Allah bagi kita. Itu satu. Yang kedua, stres ni datang bila mana kita menjauhkan diri daripada kenyataan yang sebenar. Kalau kita dekat diri, contohnya duit dah tak ada, makanan dah tak ada. Dalam Islam banyak pendekatan yang telah ada. Kalau tak ada, Rasulullah sendiri dia tanya Aisyah, ada tak makanan pagi ni? Aisyah kata tak ada, puasa. Asbab puasa tu mungkin kita akan, bukan mungkin lah, pastinya kita akan lebih baik. Iaitu nombor satu, kita akan rasa macam kita rendah, nafsu kita dibendung, dikawal elok-elok, dan jangan izinkan persekitaran tu mengganggu apa yang kita perlu buat. Baik bang. Bersangka baik dengan keadaan. Baik. Itu semoga dapat jadi pedoman untuk kita semua, dapat apa yang abang kongsi tu kawan. Terima kasih sangat-sangat bang. Dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik menjelang Hari Raya Aidiladha, semoga semuanya dipermudahkan untuk kita semua, untuk abang juga bang. Berkorban. Terima kasih banyak-banyak. Tapi itulah, tadi kalau Muaz dah cuba-cuba nak nyanyi lagu abang, kita sebenarnya rindu nak dengar satu lagu lagi bang. Lagu apa tu? Okey. Itu. Kita dah kesetukan masa. Alright, jadi untuk anda semua kita akan jumpa lagi pastinya besok dengan pelbagai perkongsian mengenai pengorbanan dan juga Aidiladha. Okeylah bang, abang nyanyi sambil kita jumpa lagi untuk anda besok. Silakan. Hari Sarawatan untuk anda. Lagu terbaru daripada saya. Dengar lagu terbaru paling baru. Paling baru. Ni untuk Bangkit Hero Malaya. Dari dingin subuh yang kelam melarut ke tengah malam, dari simpuka yang dalam jadi parut kembali lebam. Itu lagu terbaru saya, Bangkit Hero Malaya. Kita sama-sama dengar dan kita sama-sama bangkit.